Oi, nak pergi mana tu? Kita orang ni nak belajar mengaji, Pakcik. Ih. Mengaji? Rasa kau salah rumah lah. Pergi cari rumah lain lah. Intan, Aisyah, jom masuk. Waalaikumsalam. Dah makan dah? Ini bukan umpan lah, ni matang namanya. Faham? Matang ke gatal? Tu dah. Jom. Kenapa Bella bakal macam ni? Tahu kan nak pergi rumah kawan Papa? Okeylah macam ni. Abang, Okey apa? Cantik apa yang tak kena ni? memang tak kenalah dengan majlis. Baju cantik banyak dalam lemari tu. Kenapa pakai macam ni juga? Begitu kah? Jangan malukan Mama. Tak payah tu, tak sempat dah lambat dah. Jom. Cepat. Naik. Siapa ni? Tak kaya. Ambil lah. Ni je aku mampu. Oh, ni aku mampu. Aku lapar, weh. Kau ingat kau seorang je ke lapar? Aku pun lapar tau. Kalau macam tu, telefon mak dengan ayah kau, suruh dia main game. Cakap kau lapar. Kau gila? Tak aku bagi tahu. Bapak aku tahulah yang aku ponteng hari ni. Fikirlah logik sikit. Aduh, bengap betul lah kau ni. Oh, apa kata tak aku penting? Diorang kan sibuk. Bukan ambil tahu pun pasal aku. Oh, Syah, kau kan? Aku dah lah lapar. Makan tak ada. Nak buat macam mana? Aku dah tahu macam mana nak cari duit. Macam mana? Cari ikut aku. Gimana ni? Ikut je lah. Ayah aku pun tak habis lagi. Diam, naik. Oh, kau nak pergi mana? Bising dulu. Cepatlah sikit. Ambil lah kau ni. Cepat je. Cuba cakap sikit nak pergi mana sekali. Pakcik Mazlan tu kawan baik Papa tau. Dia dulu cikgu. Papa dah telefon dah ceritakan masalah Nabila ni. InsyaAllah ada rezeki nanti dia tolong. Terima kasih, Papa. Bila nak jadi cikgu juga ke? Kenapa Bila nak jadi cikgu? Tak nak ke jadi macam sepupu-sepupu wilayah lain tu? Diorang tu semua dah berjaya. Uda dah jadi CEO. Ani dah jadi peguam. Ini nak jadi cikgu. Tak ada fikir habis? Awak ni apalah yang awak tak suka sangat kalau Nabila jadi cikgu ni? Apa masalahnya? Banyaklah masalahnya. Awak senang ke nak jadi pendidik ni? Oh. Nak bercampur dengan budak-budak tu semua, perangai diorang tu semua. Oh. Ada kerja yang senang, nak cari kerja yang susah. Buat apa? Dia masalah ni sebenarnya buat kerja apa pun tetap ada masalah. Dia tahu tak? Dia sebenarnya atas kita, atas diri kita macam mana nak menghadapi masalah tu, macam mana nak selesaikan masalah tu. Allah. Saya nak buka ni. Buka. Kau ni. Pandai kau, Oh, banyak barang. Macam. Ini. Asyik.
Ni, banyak-banyak. 20. Uyo. Ni kau punya. Ambil lah. Ambil lah. Lembab tu. Yang ini, aku punya. Yang ini, kita enjoy. Macam. Cik. Ni, tak apa kita buat kerja macam ni. Aduh. Susah je ni. Tenang anak muda, tenang. Kita ada, kita hebat. Tak apalah ambil lah. Setakat duit, aku boleh minta bapak aku. Kau ni belagak tak buriak semua ada kat kau, betul tak? Dah. Kau tak nak sudah, aku belanja kau makan lagi. Okey dah, simpan. Apa you simpan? Ni simpan ni. Kau lah simpan. Simpan lah, aku tak ada. Beg. Cepat. Simpan ni semua tu, cepat. Yelah kau. Cepat lah weh. Sekejap lah. Ahmed. Tak payah pakai pun tak apa. Sabar. Weh kau ni. Cepat. Weh. Aku balik, aku nak makan tau. Senang-senang kau cakap, kau tak masak. Satu hari kau duduk rumah ni, kau buat apa? Abang, bila abang balik je abang nak marah. Kenapa? Abang dah ambil tahu tak pasal hal yang rumah ni? Ha? Mana tanggungjawab abang? Abang cakap! Jangan nak ajar pasal kau. Hari-hari aku keluar, siang aku keluar, malam aku balik. Kau ingat aku buat apa? Itu bukan tanggungjawab ke? Kalau tanggungjawab, abang pergi kerja. Bila abang pergi kerja, abang bagi duit. Ha? Oh, abang asyik main mesin kan? Macam buat bisik ni. Kau nak duit sangat. Nak duit sangat ni. Ambil. Duit. Duit mesin lah bang. Tak nak lah ni semua. Dia harap. Awal bangun? Kerja? Tak, Ma. Tak nak tidur. Kenapa tak boleh tidur? Macam mana nak tidur, Mak? Kalau tiap pagi ada orang memekik, memekak, mengaji dalam rumah ni, sejak Ustazah Nabila tu balik kat rumah ni, Mama, hidup tak aman tau. Tak baik cakap macam tu. Tak apa, nanti Mama nasihatkan dia. Sarapan kat dapur. Bila bukan tak nak kerja dekat pejabat tu, Pak. Tapi, entahlah, Bila rasa macam tak sesuai lah. Bila kata tak sesuai sebab tak cuba lagi. Abang dulu pun sama juga macam tu. Mantap sekarang. Okey je? Tu, Abang. Bila nak jadi cikgu, Papa, Mama. Jadi cikgu. Mama bagi Bila buat kerja yang senang, kenapa nak kerja yang susah? Sudahlah tu, Mak. Janganlah paksa-paksa dia. Ni, Nabila buat apa saja yang terbuku dalam hati tu. Asalkan jalannya betul. Papa sokong. Terima kasih, Pak. Abang sokong dia jadi cikgu. Bang, jadi cikgu, bang. Ustazah jadian dah habis mengaji. Aku rasa lebih baik lepas ni kau buat kelas tuition dalam rumah ni. Kalau ia pun, kenapa? Salah ke Bila buat macam ni? Tak salah. Tantang kau nak buat apa pun. Cuma aku sarankan kau nak mengaji pun biar kat luar rumah, tepi jalan. Biar tu taman dapat tahu yang kau ni pandai mengaji. Dan aku susah nak tidur. Oh, nak tidur susah. Habis tu abang puas nak tidur satu hari tak buat kerja. Puas apanya? Kau ingat aku boleh tidur dengan tenang, aman? Kak Wah, abang tolonglah bersyukur sikit kita dapat tidur dengan cukup. Satu hari nanti, abang tidurlah dengan aman, dengan tenang. Tak ada gangguan langsung. Salah jadi cikgu ni. Tak salah, tapi tak sama dengan aliran yang dia ambil. Dia ambil undang-undang kan?
Kenapa nak jadi cikgu? Dia patutnya jadi wanita korporat. Bukan cikgu bang. Kalau cikgu tak payahlah belajar tinggi. Ni kita sepatutnya sebagai ibu bapa dia sokong apa yang dia nak buat, dia buat tu perkara yang betul. Dan lagi satu, kita ni lain-lain orang, lain-lain cita-cita dia. Saya pun ada cita-cita juga nak tengok anak-anak berjaya. Sekarang ni saya nak mengejar cita-cita saya nak jumpakan kawan saya pada duduk rumah menghadap muka abang. Memang sekolah ini memerlukan seorang cikgu untuk menggantikan Cikgu Tiara yang cuti bersalin. Ikut pada kelayakan awak, pihak sekolah mengucapkan tahniah dan awak diterima untuk mengajar di sekolah ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sebagai seorang pendidik, awak perlu faham akan misi dan visi yang perlu dicapai, serta tanggungjawab seorang cikgu kepada pelajar. Saya faham. Untuk mencapaikan visi pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera dengan misi melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Nampaknya awak memang dah bersedia untuk menjadi seorang cikgu. Buat masa ini, awak akan mengajar subjek bahasa Inggeris. Bila kalau boleh nak ajar subjek pendidikan Islam, tapi pengetua suruh Bila ajar subjek bahasa Inggeris. Dia kata minggu depan baru ada seorang cikgu yang lapor diri. Dah ada cikgu lah tu. Tak apa, Nabila syukur dulu. Bila dah balik. Macam mana hari pertama kat sekolah? Dah mula mengajar? Belum lagi, Mam. Besok baru start. Jom, Bang. Ni Mama pakai cantik ni dari mana? Rumah Datin Suri. Bila ingat lagi tak dengan anak dia Azlan? Azlan. Azlan? Oh, ingatlah. Kenapa? Dia baru balik pada London. Ni Mama nak pergi tengok dia lah. Bila kita semua ada masa lapang, kita pergi melawat dia orang, Nak tengok dia. Kenal lagi tak Bila? Okey? Jom, Bang. Okay, class, I want you to open your books to page number 13. Okay, everyone ready? Now, we have a look at the question. It says, give the expected response to the following examples. So, if you were at a meeting, what would you say? Your expected response would be, yes, I was. Understand? Okay, so we're going to start with Hannah. Question number 1. Everyone was disappointed, weren't they? Expected response, yes, they would. Well done. Okay, question number 2. Shikin? Okay, the question states, they didn't know about the increased prices, did they? Expected response, no, they didn't. Well done. And question number 3. Shafiq? Okay, the question states, they didn't know that you were coming, did they? Yes, they did. Well done. Okay, so for the next few questions, I want you to have a look on your own, no talking, and if you do have any problems, please raise your hand. You can get started. Umur masih hijau lagi? Belagak. Dapat ajar subjek English di kelas 15 hari. Sepatutnya, saya yang layak ajar kelas tu. Betul tak? Lagipun, saya dengar, dia tu bukan cikgu yang betul. Baru mohon. Dapat pun, belum tahu lagi. Entah-entah baru habis STPM. Kalau saya, kasih dia ajar tingkatan 1 je. Ke sekolah rendah. Layak untuk dia. Nabila,
Ni nak tanya sikit. Nabila sebelum ini biasa jadi cikgu mengajar kat mana ke? Sebab apa tanya tu? Nampak cikgu macam biasa je. Tak adalah. Setakat cikgu mengajar-mengaji adalah. Ha, betul tak apa saya cakap cikgu? Budak baru habis STPM boleh jadi cikgu sandaran kat sekolah kita. Diploma perguruan pun belum ada lagi. Lainlah macam kita ni. Nabila baru lepas STPM ke? Tak adalah. Saya baru habis ijazah dalam undang-undang dekat UiA. InsyaAllah lepas ni kalau boleh saya nak ambil diploma perguruan lah. Saya baru je mohon. Oh, ya ke? Bagus kalau macam tu. So kami doakan Nabila berjaya lah nanti ya. Terima kasih. Abang? Jangan bising-bising. Kata nanti. Abang mabuk ke ni? Mana ada mabuk? Abang tadi makan durian dengan kawan-kawan tu. Bau busuk. Abang ni. Sampai bila nak buat macam ni, bang? Alah, jangan nak membebel boleh tak? Nabila, aku kau masih muda. Puas hidup. Boleh? Dah sampai masanya tak kira muda ke tua. Cubalah insaf sikit. Lupa sikit perangai ni. Insaf. Ayolah, aku dah terfikir untuk insaf. Sekarang aku nak naik atas, nak tidur. Tidur kan satu ibat. Abang! Awak semua ni tak reti diam ke? Kalau cikgu tak reti nak buka buku baca? Macam budak-budak. Selamat pagi. Duduklah. Syafiq, Daniel mana? Dia tak datang, cikgu. Ain? Sarah mana? Tak tahulah cikgu, Sarah pun tak datang. Dua-dua tak datang? Pelik. Tak apa. Nanti saya telefon mak ayah mereka. Dah, buka buku awak. Hari ni bab baru. Sarah. Dari mana ni? Dari mana apa ya? Dari sekolah lah. Jangan tipu ayah. Kau tak pergi sekolah hari ni kan? Cakap betul-betul. Kau ingat ayah tak tahu? Cikgu telefon ayah bagi tahu yang kau tak pergi sekolah hari ni. Kau pergi mana? Kau betul sekolah? Ayah pergi kerja, cari duit, nak sekolahkan kau. Ini bahasa kau? Ha? Abang! Abang, sudahlah, nak. Abang, dia kena kerja, bang. Sudahlah. Kau jangan masuk campur. Budak ni memang patut kena ajar pun. Abang. Sekali lagi kau buat macam ni, nas kau kerja. Jaga anak kau. Sarah pergi masuk bilik.
Sakit hati betul lah. Kalau tahu, tak ingin nak ajar kelas tu. Kenapa ni cikgu? Ada masalah ke? Memang masalah besar. Peperiksaan SPM dah nak dekat. Budak-budak tu buat tak indah je. Kerja rumah pun tak boleh nak buat. Kelas mana tu? 5 dinamik. Lainlah macam awak. Masuk-masuk dapat kelas baik-baik. Semua pelajar dekat sekolah ni baik-baik. Lagipun tugas kita kan untuk mendidik mereka. Cakap senanglah. Cuba pergi kelas tu. Baru tahu macam mana. Bukan saya seorang je tahu yang cakap. Semua cikgu yang mengajar dalam kelas tu mengeluh benda yang sama. Saya boleh jaminlah, tak ada seorang pun pelajar dalam kelas tu boleh lulus cemerlang SPM. Awak nak pergi mana tu? Bukan awak tak ada kelas sekarang ni? Ada. Saya ganti cikgu kelas 5 dinamik. Assalamualaikum. Ambil tempat masing-masing. Hi, I'm Miss Nabila. I will be replacing your teacher, Miss Tiara. Please open your books to exercise number 10 so we can get started. Excuse me? Where are you going? Keluar. I haven't dismissed the class yet. Patilah, kelas bosan. Anybody else want to leave? Okay. The rest of you please open your books to exercise 10 and read the first chapter. Thank you. Sarah, masalah tak boleh nak selesaikan kalau kita cuba lari. Saya minta maaf kalau cara yang saya mengajar tu membosankan awak. Tapi mungkin itu satu pelajaran bagi saya untuk ubahkan cara yang saya mengajar. Terima kasih, Sarah. Tak payah terima kasih sangat lah, Miss. Saya bukan suka pun subjek bahasa Inggeris ni. Saya ni lemah. Saya gagal. Yang lemah tu kita boleh kuatkan dan yang gagal kita boleh luluskan. Jangan risau. Itu semua terpulang pada diri kita sendiri. Buat apa nak belajar kalau satu hari nanti kerja pun tak guna? Awak silap, Sarah. Tak semestinya kita belajar bahasa Inggeris ni untuk kerja. Sama je kalau kita belajar bahasa Jepun, bahasa Perancis. Itu semua untuk kita. Awak mahir banyak bahasa dan ketinggian ilmu. Sarah, kalau awak ada masalah apa-apa, awak boleh kongsi dengan saya. Mana tahu saya boleh tolong. Masalah saya, yang Miss nak sebut kenapa?
Saya bukan nak sibuk, tapi sekurang-kurangnya... Miss, kalau saya ada masalah pun, saya boleh selesaikan sendiri. Aku rasa aku tunggu kau dalam 45 minit. Kau tahu kan? Masa tu, Mas. Kau apa lama sangat? Zikir. Bila solat, Abang? Abang nak solat? Aku. Aku belum solat lagi. Sebab aku rasa malam masih muda. Bukannya lama pun solat sekejap je. Kau jangan nak membebel boleh tak? Kau dah lambat, memang aku tengah tunggu. Masuk lagi dah cepat. Nak pergi mana ni? Ikut je lah. Okey, kita dah sampai. Jom. Tempat apa ni, bang? Tempat abang lepak minum dengan kawan. Jom lah, masuk. Takkan abang nak bilang masuk tempat maksiat ni? Habis tu takkan biarkan Bila duduk seorang kat sini. Tak best lah, sonok masuk dalam lagi. Tak apalah, Bila tunggu abang masuklah. Bila jangan risau, abang kan ada. Bila tak nak lah, bang. Bila nak balik lah. Okey, sini. Tak apa. Bila awak balik kereta ni, abang balik dengan kawan abang. Okey? Bella, balik terus. Jangan nak menang. Sarah? Buat apa kat sini? Kenapa tak balik lagi? Miss, ni bukan waktu sekolah tau. Yang Miss nak sibuk kenapa? Sekarang saya tak nak buat apa pun. Sarah, saya bukan nak masuk campur dengan urusan awak, tapi sekarang ni dah lewat. Apa yang awak buat sekarang ni tak elok. Balik sekarang. Apa? Apa-apa lah. Apa-apa. Awet. Comelnya. Dah lah kau ni. Kena order kan? Minta nombor. Itu hidung macam ngejocok mata tu. Buta tu. Oi! Aku lapar, weh! Cepat! Sarah? Dia datang kursi sekarang? Sekarang. Daniel, apa yang awak ketahukan?
Awak semua empat-empat bangun. Sekarang. Yang lain, buat kerja. Kenapa tu Cikgu Farah? Ini saja cara nak mengajar kelas yang nakal macam ni. Biar dia orang. Saya rasa tak sesuai cara macam ni. Kenapa awak cakap macam tu? Awak sedar diri sikit. Saya ni cikgu kat sekolah ni. Awak tu belum jadi cikgu betul pun. Jadi, jangan nak pandai mengajar orang. Saya bukan nak mengajar. Cuma saya rasa tak sesuai cara macam ni. Habis tu? Nak saya manjakan dia orang? Diamkan aja dengan apa yang dia orang buat? Sampai dia orang joget atas kepala kita? Macam tu? Mungkin. Cikgu Farah, tak semestinya kalau kita jemur budak-budak ni kat tengah-tengah panas, boleh jadi pandai. Cikgu pernah dengar kan, api kalau disimbar dengan minyak tanah, apa jadi? Lagi membara kan? Saya dengar awak nak buat kelas tambahan untuk pelajar tingkatan 5 dinamik. Betul ke? Saya tengok budak-budak ni macam perlu lebih perhatian lah dalam bab akademik ni. Perhatianlah sangat. Awak buat apa pun, awak ingat dia orang nak berubah. Lupakan je lah. Cikgu Farah, salah ke kalau saya nak tolong? Tak salah. Cuma saya rasa buang masa awak je. Silap-silap, tak ada pun pelajar yang pergi kelas awak tu. Kau hampir tangkap sebab dia ke? Relax. Dengang tu lagu ni. Lupa ni cikgu apa? Saya pergi asal. Assalamualaikum. Kenapa kamu semua tak datang kelas tambahan yang saya buat hari ini? Kelas tambahan je buat cikgu. Bukan kita rugi apa pun kan? Habis tu, kelas percuma yang saya buat tu, kamu semua tak datang? Saya tak minta apa-apa pun. Cuma saya nak bagi ilmu pada kamu semua. Susah sangat ke? Macam inilah cikgu. Kebetulan pula bapak saya nak satu cikgu ajar saya kat rumah. Apa kata kalau saya bayar cikgu ajar saya kat rumah. Tak payahlah kelas tambahan ni. Bukan cikgu dapat apa pun kan? Betul tak? Daniel, pada saya duit tu tak penting. Saya cuma nak bagi ilmu pada kamu semua. Kalau ayah kamu tu banyak sangat duit tapi ilmu tak ada, apa gunanya? Macam ni lah. Kita tukar sikit nak. Saya bagi kamu semua duit tapi dengan satu syarat.
kamu semua kena datang kelas saya. Boleh? Bapa. Farid rasa tahun ni Farid nak celebrate birthday Farid kat rumah ni. Betul? Tapi Farid kena uruskan sendiri boleh? Mama tak tahu. Alah, kecil lah Mama. Kawan-kawan Farid kan ramai. Mesti dia suka datang rumah ni. Bila? Bila tak setuju. Apa kata kita buat majlis doa selamat ke, baca Yasin ke? Dah mula dah. Ustazah nak bagi ceramah. Bila ini birthday party abang. Bagilah dia nak buat apa yang dia suka. Yelah, kan selalu pun sekali dia. Salah ke? Salah, Ma. Kita kan orang Islam. Lebih baiklah kalau kita buat majlis doa selamat. Kan? Nak buat ke bang? Doa selamat? Ya, ikutlah. Nabila jadi macam tu semua salah abang. Kalau abang tak hantar dia pergi sekolah agama, tak ada dia perangai macam tu hari ni. Salah apanya? Abang tengoklah perangai dia macam mana. Apa yang kita buat semua nak dibangkangnya. Apa yang kita nak, tak ada pula nak dibuatnya. Kita suruh dia jadi wanita korporat, dia nak jadi cikgu. Dari dulu lagi kita dah perasan yang Nabila ni dah ada ciri-ciri pendidik. Bukannya atas sebab masuk sekolah agama dia jadi macam tu. Banyak lagi sebab-sebab lain. Sebab apa? Sebab saya, salah saya. Bukan salah awak. Saya pun ada silap juga. Macam inilah, okey? Keluarga kita ni serba-serbi cukup. Tapi masih ada kekurangannya. Nasib baik ada Mak Timah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mak Timah. Mak Timah nak dengar Farid baca Fatihah tu. Mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Mak Timah nak dengar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bila? Farid? Pukul apa nak tidur ni? Bila tengah belajar mengaji lah, Ma. Besok boleh sambung. Mesti tidur sekarang, nanti besok lambat pergi sekolah. Apalah, biar dulu. Habiskan ngaji lah, lepas tu dia atas tidur. Ma, Farid ngantuk lah. Mesti tidur. Biar Bila seorang-seorang kat situ. Siang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Dulu kita ni sibuk sangat. Cari harta sampai terlupa nak didik anak-anak kita tentang ilmu agama. Tapi sekarang sekurang-kurangnya tengoklah. Nabila dah tunjuk pada kita. Ni lagi satu saya nak pesan kat awak ni. Boleh tak? Awak jangan manja sangat si Farid tu. Apa abang ni? Semua salah saya ke? Memanglah Farid tu anak tiri saya, tapi saya tak pernah rasa pun dia anak tiri dan saya tak pernah beza-bezakan kasih sayang saya. Farid ke Nabila ke, dua-dua anak saya. Farid tu daripada kecil saya jaga dia, bang. Okey, bukan salah awak. Saya pun salah juga. Tapi sekarang ni bila saya tengok Nabila dah berubah macam tu, hati saya jadi tenang. Sedap mata saya tengok dia. Tapi sejak dia balik sini, habis semua nak diubahnya. Kenapa? Apa salahnya kalau dia nak berubah ke arah kebaikan, lagi bagus. Lagi satu, saya setuju dengan Nabila cakap. Daripada buat parti, lebih elok kalau kita buat kenduri ke, baca doa selamat ke, bagi orang makan. Kalau nak dapat pahala lebih tu, jemput anak yatim datang tu, lagi bagus. Anak jadi ustazah, bapak pula jadi ustaz. Eloklah. Kami berdua ni tak boleh buat bincang kan? Betul, kelas Bismillah tu memang bosan. Tak apa-apa, entah sikit pun aku tak faham. Jangan cakap lah kelas dengan Cik Norita tu. Sama je. Masuk bebel apa aku tak faham. Ni aku fikir ni tahun akhir aku.
Aku tak dah lama aku pindah weh. Weh, pukul 10 lah. Jom lah. Gerak depan ni kelas Ustazah Aisyah. Dan nanti bebel pula. Takut ke? Tak siap je lah. Assalamualaikum. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Sila duduk. Miss. Daniel? Miss, saya rasa Miss salah kelas kot. Sekarang ni bukan kelas bahasa Inggeris kan? Betul. Tapi saya rasa rugi kalau kita tak isi masa yang kita ada tu dengan ilmu. Aduh Miss, tadi baru je kelas Miss. Baiklah. Apa kata kamu semua ikut saya? Jom. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 tentang ciri-ciri dan sifat orang mukmin yang berjaya. Baiklah. Apakah antara ciri-ciri dan sifat orang mukmin yang berjaya? Siapa tahu? Saya menjauhi perkara yang keji dan sia-sia. Betul. Apa lagi? Mengeluarkan zakat. Betul. Lain? Baiklah. Okey, yang paling penting adalah khusyuk dalam solat. Bila kita khusyuk dalam solat, kita dapat merasa kenikmatan dalam solat. Ketenangan jiwa dan dari situ kita boleh jauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak elok. Betul kan? Weh, sejak bila muzik Ustazah pula ni? Tak tahu aku, dengar lah. Menjaga kehormatan dan maruah diri dari terjerumus ke lembah maksiat. Sebab tu kita perlu berhati-hati bila kita pilih kawan. Betul tak? Ada kawan yang bawa kita ke arah keburukan dan juga ada kawan yang bawa kita ke arah kebaikan. Kemudian kita perlu menjaga waktu solat. Maksudnya kita kena tunaikan solat tu dengan sempurna, tepat pada waktunya. Betul tak? Dan yang terakhir, kita perlu memelihara amanah dan janji. Apakah amanah dan janji kita terhadap Allah dan diri kita sendiri? Siapa tahu? Oi ni. Kenapa termenung ni? Biasanya orang termenung ni malam semalam dia tengok ceramah agama. Bagus insaf. Dah, bagus. Aku tak tahulah, Pek. Aku rasa macam ada benda yang tak kena dalam hidup aku ni. Ni. Biar Apek cerita pasal kehidupan. Kau nak cerita asal benda tak kena? Hidup aku lagi banyak tak kena. Hidup aku senang. Mak bapak kau kaya. Masa depan kau cerah. Kau pergi sekolah. Aku apa ada? Motor je ada. Ragut orang sana sini. Bersyukur. Faham? Aduh. Menjaga kehormatan dan maruah diri dari terjerumus ke lembah maksiat. Sebab tu kita perlu berhati-hati bila kita pilih kawan. Ada kawan yang bawa kita ke arah keburukan dan juga ada kawan yang bawa kita ke arah kebaikan. Faham, Syah? Apa aku cakap marah? El!
sampai ke? Dah. Nak pergi mana ni? Ikutnya lah. Aku ikut nak pergi mana? Cakaplah nak pergi mana Jom dulu. je lah. Sakit rasa kita kat sini ni. Jom je lah. Jom je lah apa? Tak ada. Eh, payah buat. Bangun. Tak payah. Kat sini dah. Dah. Dah nak mana balik. Jom. Tak balik. Hei! Awak ni nak kenapa? Kau siapa? Baik awak balik sekarang sebelum saya panggil polis. Jom. Kenapa saya suruh balik kan? Astagfirullahaladzim. Saya okey tak? Ya Allah, jom. Saya ni berasal daripada keluarga yang sederhana je, Miss. Ayah saya kerja kilang. Dan boleh katakan hari-hari ayah dengan mak saya gaduh. Saya tertekan sangat. Saya nak belajar pun tak boleh. Jadi saya ambil keputusan untuk cari ketenangan kat luar. Tapi tak sangka pula boleh jadi macam ni. Saya tumpang simpati pada awak, Sarah. Tapi, walau macam mana pun, ini bukan cara untuk kita selesaikan masalah kita. Saya tak mampu, Miss. Hidup saya ni kucak-kacir. Macam ni lah. Apa kata lepas ni awak cuba ubah kehidupan awak. Saya boleh tolong. Yalah. Awak habiskan air tu, lepas tu saya hantar awak balik, ya? Nanti apa-apa besok yang pasal cerita semalam tu, nanti aku beritahu kat dah. Daniel. Lepas ni kelas Miss Ustazah. Jom konten. Apa lah, tak nak. Lah, kenapa engkau ni? Selalu engkau yang ajak kita orang konten kelas. Aku rasa aku nak belajar. Lah. Kalau nak konten lah. Malas aku. Apa ni? Hah? Ini yang selama ni kau cakap kau pergi sekolah? Semua merah. Hah? Apa masalah kau ni? Hah? Sekarang cakap dengan ayah. Kau nak pergi sekolah ke tak nak pergi sekolah? Kalau tak nak cakap, senang. Tak payah ayah susah-susah nak cari duit, nak sekolahkan kau. Abang, yang tu cuma ujian bulanan je, bang. Bagilah. Salah peluang. Nak bagi peluang apa lagi? Awak sendiri tengok anak awak macam mana kan? Ha? Masa bila dia belajar? Pergi sekolah pagi, malam mau balik. Hari-hari macam tu. Macam mana dia nak lulus? Cakap sikit maju. Cakap sikit maju. Nasihat orang langsung. Abang tu kasar sangat. Cakap elok dengan anak tak boleh. Aduh! Bet! Bet! Tunggu aku, Bet! Hei, Bet! Aduh! Bet! Daniel? Daniel! Hei! Hei, kenapa ni? Enggak ni, je. Belum habis sekolah dah mengagut. Miss, tolong saya, Miss. Saya tak salah, Miss. Ya Allah, Daniel. Tolonglah lepaskan dia ni anak murid saya. Kita bawa dia budak ni ke balai polisi. Jangan. Saya nak bawa dia pergi hospital. Tolonglah. Tolong saya, Miss. Tolong saya. Jom.
kasih Miss sebab tolong saya. Tak apa. Awak bersyukur je lah tak ada apa-apa jadi kat awak. Awak nak saya jumpa mak dengan ayah? Tak payahlah Miss, saya seorang je kat rumah ni. Malam nanti baru mak pak saya balik. Tu yang saya selalu keluar tu. Daniel, awak ni bukan seorang yang bermalas. Awak ni bukan tak pandai. Tapi awak terikut sangat dengan kawan-kawan awak tu. Yang penting, awak kena ubah diri awak tu dulu. Barulah kawan-kawan boleh ikut. Saya faham tu Miss, tapi saya tak tahu macam mana saya nak mula. Senang je. Mula-mula awak kena kenalkan diri awak tu. Lepas tu awak bersihkan jiwa awak dengan bersolat. InsyaAllah Miss. Saya minta diri dulu. Terima kasih Miss. Aman. Hati-hati ya. Salam. Sarah buat apa dekat sini? Sarah okey tak? Mari kita masuk dalam ya. Abang macam mana? Jumpa? Tak ada. Itulah abang. Kalau abang tak marah Sarah, dia tak lari daripada rumah. Abang tahu tak? Sudahlah, nanti dia baliklah. Dia nak pergi mana pun. Itu cakap abang. Kalau dia tak balik macam mana? Ha? Abang tahu tak sekarang ni banyak budak-budak hilang. Abang, Sarah tu lah satu-satunya anak kita abang. Hello? Ya, saya ayahnya. Iya. Iyalah, terima kasih. Sarah kan? Tak, cikgu dia. Katanya Sarah ada kat rumah dia. Nanti dia hantar balik. Alhamdulillah, Sarah. Daniel, awak ni bukan seorang yang bermalas. Awak ni bukan tak pandai. Tapi awak terikut sangat dengan kawan-kawan awak tu. Yang penting, awak kena ubah diri awak tu dulu. Barulah kawan-kawan boleh ikut. Mula-mula, awak kena kenalkan diri awak tu. Lepas tu, awak bersihkan jiwa awak dengan bersolat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا لطيف يا حسيب يا جليل يا كريم
شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد. Memang nampak ketara tau. Pada budak-budak tingkatan 5 dan 6 tu. Itulah sejak Miss Nabila tu mengajar kan? Perasan tak? Betul cikgu. Saya pun perasan. Kalau nak dibezakan dia dulu, memang ketara lah. Dengar cerita, Umi Tua pun tahu pasal ni kan? Itu sebabnya dia suruh Miss Nabila tu ajar subjek pendidikan Islam sekali. Oh, patutlah pelajar-pelajar kat sini gelar Miss Nabila tu mi ustazah. Baru saya tahu. Macam tu lah cerita dia. Okey. Bila tak nak. Kenapa tak nak? Apa kurangnya Azlan? Dia anak orang kaya, dia ada pelajaran tinggi. Mama, ni soal hati dengan perasaan Bila. Memanglah Azlan tu ada macam-macam tapi... Apa yang tapinya Bila? Abang, nasihatkan dia sikit. Okey, Papa tak paksa. Nabila fikir masak-masak, buat keputusan betul-betul sebab ini menentukan masa depan Nabila sendiri. Dan lagi satu, Nabila sendiri tahu kan macam mana baiknya hubungan keluarga kita ni dengan keluarga Azlan. Bila tak ubah tapi Bila tak boleh. Kenapa tak boleh? Mama dengan Papa nak Bila senang. Itu je susah sangat ke? Mama, ajal dengan jodoh ni semua ditakdirkan. Dan Bila pun ditakdirkan kahwin dengan Azlan. Itu cakap Mama Bila kena dengar. Selama ni apa yang Bila minta semua Mama bagi kan? Tapi kali ni Mama nak Bila pula bagi apa yang Mama nak. Mama tak boleh nak kompromi lagi kali ni. Bila Mama akan kahwinkan juga dengan Azlan. Mama belum bercakap lagi Bila. Sudahlah tu. Bagi dia ruang sikit berfikir. Miss, it's okay ke? Tak ada apa. Dulu saya ingat saya seorang je ada masalah. Tapi tak. Semua orang ada masalah. Betul apa yang Miss cakap dulu. Kalau kita ada masalah, tak guna juga kalau kita nak lari. Sebab masalah takkan selesai. Sekarang awak nampak kan? Inilah kehidupan. Kita kena ingat, bila kita senang, ada orang yang susah. Tapi bila kita susah, ada orang yang lagi susah. Tapi kenapa Miss tak setuju dengan lelaki pilihan Mama Miss? Saya bukan tolak. Tapi biarlah bakal suami saya tu
mampu bimbing saya dan boleh jadi imam pada saya. Lelaki pilihan Mama Miss tu tak ada ciri-ciri yang Miss nak ke? Patutlah. Ke Miss ada calon lain? Tak adalah, bagi saya, kalau Miss ada calon lain, baik Miss terus terang je kan? Mana dah tahu kalau dah berkenan? Encik, Puan, Sarah dah cerita semuanya pada saya dan saya dah cuba nasihat dia supaya dia tak terlalu ikut perasaan dia. Sejak dia duduk dengan saya nampak banyak perubahan. Dan yang penting kita tak jadi kegagalan tu satu tekanan. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Kalau dah gagal, nak belajar mana cikgu? Encik Samad, kita cuba ubah sikit ayat tu. Setiap kegagalan mesti ada kejayaan dan setiap kejayaan mesti ada kegagalan. Yang penting sekarang ni, Sarah perlu perhatian Encik dengan Puan. Kalau dah tak ada apa-apa, saya minta diri dulu ya. Cikgu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Maafkan saya Nabila, saya bukan. Masuk balik. Masuk balik. Nah, ambil sana, ambil, dia ambil. Mana lagi? Mana lagi? Kat belakang tu ada tu, belakang tu. Tak, kau apa masalah kau sekarang ni? Ha? Kau ni sebab kau lah aku rosak. Aku buat benda tak elok sebab. Sakitlah. Budak ayah ni kau mengaku buat kawan lagi. Belah. Masalah kau apa aku tak tahu. Assalamualaikum. Kenapa? Cik, ni... Ni kan... beg tangan adik aku. Kau curi ke? Ha? Bila? Kenapa ni? Beg tangan kau kan? Ni budak ni rompak. Kan? Jom, pergi balik. Jom, kan, Cik. Ikut pergi balik. Abang, biarlah Daniel cakap dulu. Miss, sebenarnya... Sebenarnya apa? Kau dah curi, kau balik datang sini kan? Cik. Miss, bukan Miss. Saya datang ni nak pulangkan balik. Tapi sumpah Miss, bukan saya yang curi. Habis, kalau bukan kau yang curi, siapa curi? Kawan saya. Okey, kalau betul kau curi, kau tunjuk aku sekarang ni. Kalau tak, kau sumbat masuk penjara. Nak? Jom.
Mama bawa balik pada rumah Datin Suri. Minggu depan dia akan datang sini meminang Bila. Mama Bila... Mama dah tetapkan. Selama ni Mama ikut je apa yang Bila nak kan? Kali ni Mama nak Bila pula ikut apa yang Mama nak. Anak yang baik tak akan bantah kehendak ibunya. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz. Terima kasih banyak, Tuan. Ustaz datang tepat pada waktunya. Sebab seorang guru sandaran di sekolah ni akan tamat kontrak tak lama lagi. Saya rasa kalau Ustaz berjumpa dengan dia, tanya tentang kelas yang Ustaz akan ambil alih nanti. Baiklah, Tuan. Tuan, kalau macam tu saya minta diri dulu. Ya. Terima kasih banyak, Tuan. Ya, baik. Oh ya, maafkan saya, Tuan. Siapa nama cikgu yang saya kena jumpa ni? Lupa pula saya nak beritahu. Nama dia Miss Nabila. Ustaz tanya je dengan pelajar kat luar tu, Miss Ustazah. Mereka semua kenal dia. Miss Ustazah. Terima kasih, Tuan. Waalaikumsalam. Nabila? Ashraf? Awak apa kat sini? Saya mengajar kat sini. Jadi awak dah jadi cikgu lah sekarang? Bukanlah cikgu tetap, tapi sementara je. Awak? Saya. Alhamdulillah, baru je lepas lapor diri. Oh, jadi awak yang cikgu pendidikan Islam lah. Tak sangka pula boleh jumpa dekat sini. Loceng dah bunyi, jadi saya masuk kelas dulu ya. InsyaAllah kalau ada masa kita sembang lagi. Baiklah, Miss Nabila. Kalau macam tu saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak tak apa-apa, Nabila? Saya okey. Boleh tak kalau saya nak tanya awak satu perkara? Apa dia? Awak kan yang digelarkan Miss Ustazah kat sekolah ni? Awak kan? Entahlah. Budak-budak tu pandai-pandai je. Budak-budak tu pula dipersalahkan. Ni awak nak balik lah? Baru habis. Awak? Belum lagi. Ustaz, boleh tolong bawakan buku saya? Sebab saya nak kena pergi store ambil barang. Boleh, tak ada masalah. Ustaz Ashraf tu dari universiti. Habis belajar dia sambung dekat Jordan, saya pergi UIA. Dah 5 tahun juga dah tak jumpa. Tak sangka pula boleh jumpa dekat sekolah yang sama. Jadi ustaz pula tu. Oh, jadi dulu ustaz dengan Miss cinta ni? Ish, kamu ni ke situ pula. Tak adalah, kita kawan saja. Oh. Tapi kan Miss, Ustaz Ashraf tu kan baik, alim. Memang ciri-ciri Miss lah kan? Sarah? Oh, tak.
Ni, yang lain semua mana? Tak sampai lagi. Kang bawa kau berapa, Miss? Kau 2. Miss Yanti kan kau 3. Sarah, kau ni. Sibuk mata awal. Apa hal aku pula? Memang kau pun. Dah. Tak apa. Saya masuk dalam buat air. Kamu berdua buat latihan yang saya bagi semalam, ya? Baik, Miss. Sekejap lagi kita macam. Okey, Miss. Kau tanya lebih-lebih pasal Ustaz tu, kenapa? Saja. Kau ke Miss yang suka Ustaz tu? Gila kau. Dah baca tu. Ni, lepas ni. Tak nak tanya si Ustaz pula. Ustaz kenal dia dah lama dah. Boleh dikatakan rapat tapi tak adalah sampai bercinta. Alah Ustaz, takkan tak ada perasaan sikit pun tak ada Ustaz. Miss tu cantik. Kamu berdua ni dah macam wartawan dah Ustaz tengok. Itu semua soal hati dan juga perasaan. Kalau Ustaz sukakan dia sekalipun, belum tentu lagi dia suka Ustaz. Kalau Miss suka Ustaz macam mana? Ada jawab ni. Cuba. Selama ni apa yang Bila minta semua Mama bagi kan? Tapi kali ni Mama nak Bila pula bagi apa yang Mama nak. Mama tak boleh nak kompromi lagi kali ni. Bila Mama akan kahwinkan juga dengan Azlan. Minggu depan dia akan datang sini meminang Bila. Mama Bila... Mama dah tetapkan. Anak yang baik tak akan bantah kehendak ibunya. Hello, Assalamualaikum. Hah? Okey. Bila datang sekarang ya? Astagfirullahaladzim. Bella, bangun Bella. Bella. Cikgu rasa kamu semua dah tahu apa yang berlaku pada Miss Ustazah kamu kan? Mari kita sama-sama doakan untuk Miss Ustazah. Dulu, cikgu menganggap kamu semua memang susah untuk diubah. Tapi tanggapan cikgu meleset bila Miss Ustazah berjaya ubahkan kamu semua. Keputusan peperiksaan kamu pun banyak berubah. Jadi, saya harap kamu semua tak berputus asa
Teruskan usaha kamu semua tu. Hari ini, saya bagi kamu semua pelepasan untuk melawat Miss Ustazah. Saya ni hanya cikgu sementara. Tak lama lagi kontrak saya akan tamat. Jadi betul lah Miss nak berhenti? Miss bukan nak berhenti. Jadi cikgu ni cita-cita Miss. InsyaAllah kita akan jumpa lagi ya. Tapi jangan lupa. Pesanan saya. Kita kena buat yang terbaik untuk diri kita. Satu lagi. Hujung bulan ni saya akan bertunang. Jadi kamu berdua beritahu. Miss nak bertunang dengan siapa? Lelaki pilihan keluarga Miss? Hati dan perasaan Miss macam mana pula? Kalau dah ditakdirkan, Bila, abang nak minta maaf di atas apa yang berlaku. Abang tahu, Bila banyak nasihat abang, tapi abang degil. Abang jahil. Disebabkan abang, Bila pun turut sama terlibat dalam kemalangan itu. Itu pun nasib baik tau. Muka adik abang ni tak cacat. tak apalah bang. Benda dah jadi. Tapi Bila nak abang janji pada Bila, abang buanglah perkara-perkara yang tak elok tu. Dan Bila harap kita sekeluarga akan bahagia sampai bila-bila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama budak-budak kan? Siapa? Ini mesti anak murid Nabila ni. Pergi kau je. Ya. Kau jap. Waalaikumsalam. Daniel, Sarah. Kita orang nak jumpa Miss Ustazah. Kejap Bella. Bella. Mari cepat. Kenapa? Assalamualaikum, Miss. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Kamu semua ni buat apa dekat sini? Kita orang semua datang nak lawat Miss. Yelah, Miss dah banyak tolong kita orang. Bagilah kita orang balas jasa Miss. Tak apa, saya ikhlas nak tolong. Lagipun saya bangga sangat dengan kejayaan semua. Bukan yang tu, Miss. Ni cerita lain pula. Miss ingat tak lelaki pilihan Miss? Miss nak seorang yang pembimbing, yang boleh jadi imam pada Miss? Kejap Miss, kejap. Assalamualaikum, Ustazah Nabila. Waalaikumsalam. Papa, Mama, Abang Farid kenalkan Ustaz Ashraf. Oh,